Set. Hutan. Papa mai. Cek. Buke. Tanku. Ya. Kita sambung. Jadi takbiratul ihram ni dia sunat kita pendek. Tapi takbir dia pula dia sunat kita panjangkan dia sampai pada habis sempurna rukun kita. Yang mana rukun yang kita nak buat. Tapi dan bagi orang yang jadi bagi tu imam, macam orang yang dia kena niat. Wa ay yajhara la biqasdil i'lami faqat. Kalau kita jadi tu imam, bila kita nak jahalkan takbir intiqalat, kalau kita nak terangkan takbir intiqalat, la biqasdil i'lami faqat. Jangan kita qasad i'lam semata-mata, mana memberitahu kepada makmum semata-mata. Tapi wala mutlaqan, tapi jangan kita tak niat tu dia takbir Allahu akbar turun pi yang lagi ni mutlak, maka tak niat apa-apa. Maksudnya dia tak niat memberitahu dan dia tak niat zikir. Tapi kata ulama bal bi qasdi zikri, bahkan dengan qasad zikir wahdah semata-mata atau ma'al i'lam, ataupun kita kena niat zikir bersama dengan memberitahu. Tu betul tu imam. Mana kena niat dua, satu zikir dan memberitahu, ataupun niat zikir sahaja pun boleh dah ulama dah. Tapi kalau kita tak niat zikir, kita niat memberitahu sahaja, maka hukum dia ulama kata liyusmi'al ma'mumaini, kerana tu dia panggil illah qa'iyah ni. Kerana nak bagi dengar kepada makmum, hatta law qasada biha isma'ahum. Kalaulah kita qasad dengan takbir intiqalat tu semata-mata hanya bagi dengar isma'ahum faqat, memberi makmum dengar semata, kita tak niat zikir, maka hukum dia barra, maka mudarat. Ini ulama kata mudarat. Dia batal, ada tengah pendapat dia kata batal semayang tu imam. Ini takbir intiqalat. Kena jaga tuan-tuan. Kita jadi imam ni jangan duk sonok sangat. Maka kita kena masa semayang ni kena belajar. Kena berguru, dia bukan mazhab meniru. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan sunat mengangkatkan kedua tangannya, tangan orang yang semayang ataupun tangan musalli yang semayang ni. Sunat mengangkat kedua tangan, walaupun tangan dia lebih daripada dua. Sunat angkat dua. Tak payah angkat empat-empat. Dia kait dengan dua ni, sunat angkat dua. Jangan angkat empat-empat. Tu dia sebut tu. Sunat mengangkat kedua tangannya, tangan musalli, tangan orang yang semayang, walaupun tangan dia lebih pada dua. Baik. Seperti orang majid, dia mafulah akan seperti takbiratul ihram, yakni akan sebagai takbiratul ihram. Macam mana kita angkat takbiratul ihram, macam itulah kita angkat takbir intiqalat. Dia ada 4. Baik. Jadi sunat kita angkat tangan. Macam mana? Kaifiat dia macam mana? Akmal tak akmal dia macam mana? Takbiratul ihram tu macam itulah takbir intiqalat. Baik. Angkat-angkat tu tak kalah.
hendak rokok. Jadi sunat kita angkat tu tak kala kita nak rokok. Bila kita nak rokok kita angkat Allahu Akbar. Lepas tu, jadi dalam kaedah kita angkat tangan. Yang kita sah-sah lagi dia bahas. Maka kita angkat tangan ke depan, jangan betulkan tangan. Lepas tu kita bengkokkan sikit ke depan. Kalau kita tengok ni jangan betul je tu. Bila kita betul tangan macam tu, bila kita angkat ni dia jadi naik ke atas. Nampak dia tadah ke atas. Tapi kita kena begitu, kita bengkokkan sikit. Dan di sunat ulama kata jari ni jarangkan sikit. Janganlah jarang tu masuk hujung orang. Jarangkan sikit jari ni kerana apa? Dia kira bila kita jarang, tiap-tiap anggota ni dikira satu. Dia anggota yang berlainan, berbeza. Jadi turut buat ibadat kat Tuhan ni semua anggota. Bila kita buat macam tu, maka ulama kata macam seolah-olah anggota yang satu. Maka lagu tu. Maka tak sunat kita maka sunat kita buat macam mana takbiratul ihram. Jadi bila kita angkat sama habis alaisallahu bi ahkamil hakimin, kita angkat Allah sama sampai Allah sampai situ baru kita turun. Jangan Allah baru turun lah. Angkat sampai di tempat dia pula baru kita turun. Ini takbir intiqam. Bila kaedah kita nak angkat tangan. Tahu lah. Bila kita nak tak kala kita nak rokok. Dan tak kala bangkit daripada rokok pun gitu. Kita angkat tangan sunat je kita angkat tangan. Sunat kita angkat tangan. Bila kita duduk sami Allah, sama sami Allah tu sama kita angkat tangan. Sama kita naik angkat kepala bersamaan dengan kita angkat tangan. Kepada i'tidal tu kita bangun bila rokok, bila kita angkat kepala, kita angkat tangan. Sunat dia macam tu kata ulama. Sunat. Jangan kita sami Allahu liman hamidah. Habis ya, baru angkat tangan. Maka ulama kata dah habis waktu dia. Habis waktu lah. Habis waktu. Jadi ala kuliahnya sunat dia macam tu. Sama-sama ulama kata angkat tangan ni menyertai dengan angkat kepala, berserta dengan mengangkat kepala. Baru sunat. Nampak kata bila kita dah sami Allahu liman hamidah, kita dah bangun, kita dah panggung kepala kita dah i'tidal dah, baru Allah berangkat tangan itu. Maka ulama kata dah habis masa dia. Habis masa dia. Gitu. Baik. Dan tak kala bangkit daripada rokok kepada i'tidal. Baik. Mulanya. Mula apa? Mula angkat kedua tangan tu. Tu dia sebut dah. Bersama-sama dengan angkat kepalanya. Bila kita, jadi kita sama angkat kepala, sami Allahu liman hamidah. Sama dah. Sami Allahu liman hamidah sampai sini. Bila turun, baru Rabbana lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan disebut itu. Baru ada tumanina. Ni orang kita kadang-kadang sampai tak ada tumanina. Buat kerja. Yang aku lihat macam tu. Baik. Dia bersamaan dengan angkat kepala. Yang ni bersama-sama tu dah nisbah kepada bergerak kepala. Yang kata bersama-sama ni nisbah kepada kita bergerak kepala serta bergeraklah juga kedua-dua tangan kita. Bukan bersamaan antara tangan dan kepala. Bukan maksud dia lagu tu. Bukan samaan tangan dengan kepala. Mana nisbah kata sama kita gerak kepala, samalah kita gerak tangan. Macam tu. Tu makna dia bersamaan. Dan kita semua ni kena tala ke kiblat. Tala gitu. Maka jangan anggap tu. Ada juga orang anggap tu. Ni atramen teruk. Baik. Angkat kepala.
Dan tak kalah bangkit daripada tasyahud. Atah pada mana? Atah pada kata tak kalah nak rakaat. Seperti tak kalah kita bangkit, mana bangun daripada tasyahud awal kepada qiyam. Baik. Ni mudah-mudahan kena tasyahud ni dengan nisbah bagi musalli, maka yang disunatkan angkat oleh musalli itu yang dapat dia akan imam rakaat yang kedua. Jadi ala kulihannya dia angkat tangan ni. Dia ada beberapa tempat. Dia ada satu, kita sunat angkat tangan ketika mana kita nak takbiratul ihram. Yang kedua, kita nak turun kepada rukuk. Yang ketiga, kita bangun daripada rukuk. Yang keempat, kita bangun daripada tahiyat pertama kepada rakaat yang ketiga. Gitu. Itu nisbah bagi orang yang sembahyang seorang diri ataupun orang yang berserta-serta dengan Tok Imam. Tapi kalau orang tu masbuk, mana masbuk? Dia masbuk, dia main rakaat kedua. Tok Imam rakaat kedua, dia rakaat yang pertama. Jadi dia duduk. Bila dia boleh satu rakaat, imam duduk tahiyat awal. Imam rakaat kedua, dia rakaat yang pertama. Makanya angkat tahun apa ni. Maka kalau tengok dalam kitab pedoman sembahyang jemaah, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Lubuk Tapah, dia kata kita angkat tang mana tempat yang sunat bagi tu imam angkat. Kalau kita rakaat pertama pun, tapi tempat tu kena kita ni sunat muafakat dengan imam pada bacaan dan pada perbuatan muafakat. Jadi ke mana? Jadi Tok Imam rakaat kedua lah. Kita rakaat pertama dia duduk tahiyat awal. Jadi dia bangun, dia angkatlah tangan dia tang tu. Pasal dia baru daripada tahiyat pertama kepada rakaat yang ketiga. Kita baru satu rakaat. Walaupun kita satu rakaat, maka tang tu tempat sunat Tok Imam, maka di situ jugalah tempat kita sunat angkat tangan. Faham tak? Betul. Mesti dalam sembahyang ni kok mana pun dia tak lepas. Dia ada empat tempat yang sunat kita angkat tangan. Habis. Wallah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan setengah daripada sunat hay'ah tu, kata dia sunat mengucap sami'allahu liman hamidah. Sebut begitu. Sami'a mana telah mendengar. Allahu oleh Allah Ta'ala. Liman bagi orang. Hamidah yang memuji akan dia. Akan Allah. Jadi sami'allahu liman hamidah. Ada orang kata dia angkat lidah. Sami'allahu liman hamidah. Itu tak benar. Dia bukan alif lam tu. Tapi dia man. Dia nun. Sami'allahu liman hamidah. Yang kata sami'allahu liman hamidah tak kena. Dia sami'allahu liman man hamidah, mana telah mendengar oleh Allah Ta'ala orang yang memuji akan dia. Asalnya dulu ni, kaedah jadi ni, ada riwayat kata mula-mula Sayyidina Abu Bakar, dia nak pergi semayang, maka dia turun. Bila nak turun, keluar pada rumah dia, nak pergi ke masjid, tiba-tiba ada seorang orang tua duduk berjalan. Dia tuju lah pergi ke masjid juga. Maka Abu Bakar ni orang berjurus, orang elok, orang molek, orang berjurus. Dia tak lintah orang tua ni. Dia ikut belakang orang tua tu. Tengok pasal orang tua tu pun dia tuju pergi ke masjid juga. Tiba-tiba dekat dengan nak sampai kepada masjid, tiba-tiba Masjid Nabawi ni, tiba-tiba orang tua tadi melencong kat dia. Rupanya kawan ni, dia pergi. Orang Abu Bakar mengkalut naik. Dia tengok, sama-sama dia naik, takbir tu. Nabi rokok. Bila Nabi rokok, dia berokok lah. Maka susah hati lah, bergelora ke dalam hati ni pasal apa? Pasal tak sempat yang takbiratul ihram dengan Nabi. Allah.
Bila duk gerak hati, maka Nabi bangun daripada rokok, maka Nabi kata sami Allahu liman hamidah, maka telah mendengar oleh Allah Taala bagi orang yang memujiakan dia. Allah lega gitu. Gitu. Jadi kita nak sebut sami Allahu liman hamidah ni bila? Dia kata mengucap tu ketika. Ketika ni pada waktu tu lah. Mengucap tu ketika mengangkat kepalanya daripada rokok. Sama angkat tu sami Allahu liman hamidah. Kita angkat. Jadi kita nak kata ke tak? Sami Allahu liman hamidah kita kata. Ada orang dia tak kata. Dia sama tu Imam sami Allahu liman hamidah, dia terus jawab Rabbana lakal hamd. Jadi kalau kita dalam mazhab Syafi'i, kita ni orang mazhab Syafi'i, maka disunatkan bagi tu imam kata sami Allahu liman hamidah, dan sunat juga bagi makmum kata sami Allahu liman hamidah. Lepas itu baru kata Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu ni, maka tu dalam mazhab kita je Rabbana lakal hamdu, tak ada awak. Ada jugalah pendapat yang kata ada awak, tak ada masalah. Baik. Rabbana lakal hamdu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Nama yang tak ada siapa? Dan kata dia, dan mengucap Rabbana lakal hamdu. Ni hak kita dah. Rabbana lakal hamdu. Ni atah mana ni? Dan mengucap, atah pada kata mengucap. Dan setengah daripadanya sunat mengucap sami Allahu liman hamidah. Takdir kalam dia. Dan setengah daripadanya juga daripada ayat tu juga sunat mengucap Rabbana lakal hamdu. Gitu. Rabbana lakal hamdu. Sunat juga kita ucap Rabbana lakal hamdu. Dalam. Tapi ada lagi sebelum pada tu, sami Allahu liman Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran. Ada sahabat tambah. Ada seorang sahabat. Dia semayang dengan Nabi, di belakang Nabi. Tiba-tiba lepas pada dia bangkit daripada rukuk, dia kata sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Lepas tu dia pun sebut hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Bila dah selesai pada semayang, Nabi tanya siapa kata apa dalam semayang. Maka dia pun angkat tangan, dia kata aku Rasulullah, saya ya Rasulullah. Apa yang kamu kata? Dia sebut hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nabi kata aku tengok lebih daripada 40 malaikat dia berebut nak pilih pahala. Gitu. Dia nak kata Rabbana lakal hamdu, itu mazhab kita. Dia tak ada wow. Gitu. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Mengucap Rabbana lakal hamdu tu bila? Mengucap tu apabila, takluk situ. Mengucap tu apabila berdiri betul. Nak Rabbana lakal hamdu. Jadi sami Allah ni, sami kita angkat kepala, sami Allahu liman hamidah. Sama betul itu habis dah. Bila kita dah betul, berdiri betul, apabila berdiri betul tu mengucap. Bila berdiri betul tu, kita mengucap Rabbana, baru Rabbana lakal hamdu. Baru kita kata Rabbana lakal hamdu. Baik. Banyaklah lagi. Ada riwayat, ada macam tambahan-tambahan ulama ni panjang. Baik. Qala musannif rahimahullah. Dan setengah daripada sunat hayah ni juga mengucap tasbih di dalam rukuk. Kita ucap tasbih dalam rukuk. Ucap tasbih dalam rukuk tu. Dan di dalam sujud tasbih juga. Sekurang-kurangnya, yang ni apa mana sekurang-kurang? Tak ada kurang pada ni lah. Kita subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ni bila turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, maka Nabi kata ij'aluha fi ruku'ikum, maka jadikan dia pada rukuk kamu. Maka Nabi baca subhana rabbiyal azim. Itu paling kurang. Kalau nak afdal lagi samalah
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sama gitu. Baca berapa kali? Dia kata 3 kali di dalam rukuk. Baca 3 kali. Seorang baca gaji sampai sebelah kali titik imam tinggal 3 sudah. Jangan duk belajar. Siap makmum. Gitu. Jadi kalau kita tengok ada lagi tambahan, ada orang tambah Rabbana lakal hamdu hamdan. Rabbana lakal hamd. Allahumma rabbana wa Allahumma ghafirli. Ada lagi tambah. Tak apa kita doa lagi. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan subhana rabbiyal a'la. Nah, kita baca. Ni dia bila ni? Dalam sujud. Nabi bila turun ayat sabbih bismi rabb apa? Sabbih isma rabbikal a'la. Bila turun sabbih isma rabbikal a'la, Nabi kata ij'alha fi sujudikum. Jadikan dia pada sujud kamu. Maka Nabi baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah, Tuhan aku yang a'la, yang maha tinggi. Baik. Bila berapa kali kita nak baca ni? 3 kali di dalam sujud. Kita baca 3 kali. Itu sekurang-kurang yang akmal lah. Habis selesai. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan setengah daripadanya lagi daripada sunat hai'ah ni juga. Sunat menghantarkan. Apa mana menghantar? Mana meletakkan. Sunat kita letak. Hantar mana letak? Letak apa? Kita letak 2 tangan. 2 tapak tangan. Tapak tangannya yang musalli. Atas 2 paha. Tak kala duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Gitu. Jadi kita sunat letak. Kalau kita tak letak atas paha boleh tak? Boleh. Kalau kita tak sisi. Tapi jangan duduk goyang main lah. Kalau bergerak 3-4 kali. 3 kali, maka batal mazhab kita Syafi'i. Dengan duduk goyang dia. Letak tepi. Tak apa. Tapi tak dapat sunat. Hak sunatnya letak atas paha. Itu dia sebut lagu tu. Sunat letak atas paha. Tapak tangan dia tu atas pahanya. Bila sunat tu? Tak kala duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir. Dan juga duduk antara 2 sujud pun sunat kita letak di atas paha kita, tangan kita tu. Baik. Jadi dia letak, dia nak buat kaedah kita cara kita nak letak. Cara nak letak dia ke mana? Ada orang cekuk kepala lutut macam-macam. Dia nak taswir pada kata sunat letak tapak tangan atas 2 paha tu ke mana? Sekira-kira. Taswir dia lah. Sekira-kira berbetulan segala kepala anak jarinya yang musalli dengan kepala lututnya. Letak ni lutut kita. Kita letak lutut. Ada orang kadang-kadang ada cukup macam tu. Cukup di kepala lutut lah. Cukup lutut gitu. Tak boleh lah. Tak boleh. Letak ni kepala ni lutut. Letak itu. Beri sama. Parah. Gitu. Jangan tak cukup ada semua macam-macam cara orang tu. Letak bagi agak-agak. Berbetulan segala anak jarinya dengan kepala lututnya. Kemudian selepas pada letak tu, dia suruh letak dulu. Digenggamkan segala anak jari. Tangannya genggam belakang. Yang mana genggam ni? Tangannya, sifat pada tangan tu, yang kanan. Kiri jangan genggam. Kiri letak dulu itu lah. Letak dulu itu. Kiri. Jangan genggam. Letak dulu. Hak kanan pun letak dulu lah. Letak dulu. Hak kanan. Letak dulu. Lepas tu baru genggam. Okey. Letak dulu.
Letak dulu. Letak tu titik kepala lutut. Lepas tu genggam. Ni hak belah kanan ni. Kita genggam. Bila kita genggam muka tu. Lepas tu dia sebut apa? Melainkan telunjuk kecuali. Melainkan mana kecuali telunjuk dilepaskan. Nah, telunjuk kita lepas. Gitu. Maksudnya ada orang dia angkat daripada sujud tu, dia genggam dulu lah. Letak tu. Bila letak tak tu kaki dia aja. Ya. Letak kedua-dua dulu. Belah kanan pun letak bagi sama kepala lutut. Belah kiri pun letak bagi sama kepala lutut. Dua-dua ada sama lah kepala lutut tu. Dua-dua tu bagi sama kepala lutut tu. Lepas tu genggam kanan. Kecuali telunjuk. Lagu ni pun boleh. Saya tengok. Kalau tengok lagi kitab tu tak ada bahas. Lagu tu pun tak apa. Lagu tu tak apa. Buat bulat ke tu tak apa. Boleh belakang ni. Maka tak di sisi, tak di bawah tak apa. Mana? Di bawah tak apa. Di sisi tak apa. Bulat ke tu tak apa. Betul tu. Macam-macam. Dan lagi dalam kitab sah-sah, jari kita ni, bila kita letak telutut, jangan kita sama angkat dia tu. Dia maksud dia tuju naik ke atas. Jadi bila kita angkat, kita bengkokkan sikit jari kita. Janganlah bengkok upah mata kai tu. Jadi kita bengkokkan sikit jari kita. Maksud dia, kalau kiranya kalau kita sembahyang macam seolah-olah kita sembahyang depan ke apa, semuanya tuju ke kiblat. Jangan betul. Bila betul itu dia tunjuk cicak tu siling tu. Dia nak tunjuk siling ni. Kata tu jari dah jadi gitu. Bila kita. Jadi kita bengkokkan sikit gitu. Kita dia sunat tunjuk ni daripada awal. Ada orang dia tak tentang ashhadu. Tengok. Dia sebut sikit. Kita baca aja dulu. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Baik. Dan diangkatkan dia. Kan apa? Kan telunjuk tu. Tak kala berkata ia musalli illallah. Tang isbat tu lah. Tak kalimah isbat tu. Bila kita letak atas ni, kita mengengang. Ni sunat daripada awal kita tunjuk. Kita tunjuk. Asyhadu at-tahiyatul mubarakatus salawat. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru kita angkat. Kena orang dia tak tunjuk kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Dia tunjuk. Dia tak sunat ke? Dia sunat tunjuk daripada mula. Tang illallah sunat kita angkat. Malah. Jadi jangan kita gerakkan kod tu ke. Ada yang kod tu ataupun tulis kalimah Allah alif lam ha lah. Dalam mazhab kita Syafi'i hukum dia makruh. Kod mana pun makruh. Kod ni makruh, kod nu makruh belaka. Itu mazhab kita Syafi'i. Maka sunat kita stay macam tu. Jangan gerak-gerakkan jari itu dia disebut di depan. Baik. Dan makruh pada mazhab makruh kena tulis sikit bawah makruh ni bagi orang yang ada kitab tu. Dan dia kata makruh apa? Bagi orang yang ada kitab dia kata hukum dia makruh. Makruh apa? Makruh pada anda Syafi'i dia gitu. Digerak-gerakkan dia kan telunjuk. Selama tidak bergerak tidak bergerak tapak tangan. Tapi kalau bergerak telunjuk tu sebab bergerak tapak tangan kita, tu tak apa. Ni dia tapak tangan tak bergerak, tapi yang bergeraknya telunjuk. Itu hukum dia makruh. Tetapi sunat bagi mazhab Imam Abu Hanifah. Isi mazhab Imam Abu Hanifah hukum dia sunat. Tapi mazhab kita Syafi'i hukum dia makruh. Kita menggerak-gerakkan telunjuk kita. Situ. Makruh. Dan jika bergerak ia tapak tangan. Itu bukan balik pada telunjuk. Dan jika bergerak ia tapak tangan 3 kali. Mana 3 kali kena kait sikit, kena tulis wakil 3 kali tu. Mana? Berturut-turut. Bergerak dia tu berturut-turut. Bila gerak tu berturut-turut, baru
Maka kata dia, jawab. Dan jika bergerak ia tapak tangan tu 3 kali, nescaya batal sembahyang. Itu batal sembahyang kalau bergerak tapak tangan kita 3 kali, maka hukum dia batal sembahyang. Tapi hanya kita gerak dan telunjuk ketika illallah still gitu. Maka waktu kita angkat, waktu dia asyhadu an la ilaha illallah, kita angkat. Illallah itu asyhadu an la ilaha illallah, kita angkat. Kita angkat. Bila kita angkat, maka pandangan mata kita ni asal tengok tempat sujud, maka disunatkan kita tengok kepada telunjuk. Bila? Maka ulama kata kekalkan angkat ni sampai bagi salam. Ni kalau tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal, kekalkan dia sampai bangun kepada rakaat yang seterusnya. Itu kalau tahiyat awal. Jangan illallah, habis Allah mengkatuk. Imam baca lagi dia pun tutup. Maka tak sunat. Sunat angkat tu berterusan dan mata kita, pandangan kita terus kepada sini sampai Nabi. Gitu. Selama tidak bergerak tapak dah. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Ambil satu lagi. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan setengah daripada sunat hairah itu membaca kunut. Maka kunut